Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Selangor menentang pasukan Kedah, yang mana Selangor menang 4-1 hasil jaringan Keyon 2, Hakim Hassan 1, Mukairi Ajmal 1. Manakala gol pasukan Kedah dijaringkan oleh Fayyad Zulkifli. Baiklah, tanpa membuang masa, saya nak bagi satu nasihat sebelum buat ulasan. Nasihat ini ditujukan kepada semua penyokong pasukan bola sepak di Malaysia. Yang mana jika anda mempunyai kritikan ataupun ingin komen tentang seseorang pemain ataupun sesebuah pasukan, maka gunalah bahasa yang baik dalam menyampaikan komen atau kritikan tersebut supaya pemain dan juga staf-staf yang lain tidak terasa hati dengan anda. Sebab apa? Sebab pemain juga ada hati untuk dijaga dan ada perasaan. Mereka pun boleh terluka. Jadi sebagai fans, fikirlah sebelum bercakap dan gunalah bahasa yang baik sekiranya ingin menegur ataupun memberitahu kepada seorang pemain. Itu sahaja saya punya nasihat. Baiklah, kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah faktor kemenangan pasukan Selangor pada perlawanan ini dan apa yang saya boleh puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Bahar, Alex dan juga Mukairi Ajmal, yang mana pada perlawanan ini Bahar kembali dalam kesebelasan utama dan bertindak sebagai defensive midfielder. Dan apabila kembalinya Bahar ke dalam skuad utama pasukan Selangor pada perlawanan semalam, telah memberikan sedikit flexibility dan juga telah memberikan sedikit kombinasi yang baru di bahagian tengah untuk pasukan Selangor. Yang mana pada perlawanan ini kita boleh tengok Bahar punya peranan adalah beliau tidak terlalu push untuk menyerang. Sebaliknya beliau stay di bahagian middle untuk membantu bahagian pertahanan. Boleh saya katakan Bahar memang bertindak semalam adalah fokus untuk membantu bahagian tengah bagi membantu bahagian pertahanan sahaja. Sebaliknya untuk menyerang, mereka memberikan kelebihan ataupun memberikan kerja untuk membantu bahagian serangan kepada Alex dan juga Mukairi di bahagian tengah. Disebabkan Bahar memang dah fokus kepada bertahan, maka perkara tersebut telah memberikan sedikit kelebihan kepada Mukairi dan juga Alex untuk bertindak lebih ofensif bagi membantu bahagian serangan dan menggerakkan serangan ke arah pasukan Kedah. Dan benda tu memang sangat efisien, memang sangat-sangat efektif apabila Mukairi dan juga Alex mereka boleh bertindak sama ada untuk support di bahagian sayap kanan, Alex support di bahagian sayap kiri, ataupun mereka membina corak serangan ataupun membina serangan di bahagian tengah melalui mereka berdua. Disebabkan dah ada Bahar yang memberikan mereka kelebihan untuk bertindak ofensif, sebab Bahar memang fokus untuk bertahan. Jadi kita boleh tengoklah bagaimana peranan Alex dan juga Mukairi yang masih muda pada perlawanan semalam bertindak untuk berada di serata padang. Sekejap Mukairi duduk atas, Alex duduk atas, sekejap Alex duduk bawah, Mukairi duduk bawah. Jadi benda tu telah memberikan dimensi dan juga flexibility yang sangat bagus untuk bahagian tengah pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Dan buktinya apa? Buktinya kita tengok gol pertama melalui Mukairi. Siapa assist? Alex assist di bahagian tengah. Dapat bola Alex, Alex buka balik kepada Mukairi, Mukairi shoot. Gol pertama untuk pasukan Selangor. Jadi benda tu memang sangat efisien lah untuk bahagian tengah pasukan Selangor. Yang mana dengan adanya Bahar, Mukairi dan juga Alex boleh pikir untuk menyerang sahaja tanpa untuk bertahan. Tetapi mereka juga semalam taklah menyerang selalu, tetapi mereka juga membantu bahagian pertahanan. Itu kunci pertama lah pasukan Selangor menang. Yang kedua, apa faktor pasukan Selangor menang? Faktor pasukan Selangor menang juga pada perlawanan ini adalah disebabkan defense Kedah, iaitu wingback Azmeh dan juga Arif Farhan yang gagal untuk melakukan track back ataupun kembali membentuk back five di belakang. Bermaksud transition Kedah daripada menyerang ke bertahan agak lambat pada perlawanan semalam. Yang mana kita boleh tengok Selangor memanfaatkan kekurangan tersebut dengan overload di bahagian wide area. Kita tengok di bahagian kiri, Henta Aun dan juga Fazli Mazlan yang bermain sebagai left back akan bertindak dengan lebih ofensif untuk memberi support kepada Henta Aun di bahagian kiri. Dan di bahagian kanan, kita boleh tengok Syarif Fikri dan juga Quentin Cheng untuk overload di bahagian kanan. Disebabkan bahagian wide area di bahagian penalty box pasukan Kedah yang berada di bahagian
kiri dan kanan tu terlalu kosong. Jadi mudah untuk Selangor menggunakan corak permainan counter attack dan juga melakukan serangan melalui kawasan tersebut disebabkan space yang banyak, dan Selangor pun pandai menggunakan bahagian fullback untuk memberi support kepada bahagian winger ketika melakukan counter attack. Dan kita boleh tengok bagaimana Fazli Mazlan melakukan crossing, Quinton Chen melakukan overlapping dan juga crossing. Memang sangat-sangat efektif untuk pasukan Selangor disebabkan mereka punya wide area, ada Henta'an, Syarif Fikri dan juga support daripada fullback pasukan Selangor itu sendiri, iaitu Fazli dan juga Quinton di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, disebabkan kekosongan yang ditinggalkan oleh pertahanan ataupun wingback pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Walaupun ada dua double pivot, benda tu still tak menjadi masalah untuk mereka melakukan counter pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang menjadi kunci kemenangan untuk pasukan Selangor. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan tentang pasukan Selangor di second half, kemasukan Hakim Hassan, yang mana kemasukan Hakim Hassan juga memberikan dimensi yang baru kepada bahagian tengah pasukan Selangor, yang mana gerakan-gerakan ataupun movement Hakim Hassan memang sangat-sangat efektif, dan beliau juga mempunyai perfect timing untuk melakukan larian di celah-celah pertahanan, dan hasilnya beliau berjaya untuk 1 assist dan 1 gol. Dan memang boleh dikatakan Hakim Hassan ni memang patut diberi tumpuan lah selepas pulih daripada kecederaan yang agak lama, dan beliau bermain dengan sangat baik. 1 gol 1 assist, bukannya senang masuk sebagai pemain gantian kan. Jadi dia membuktikan walaupun masuk sebagai pemain gantian, dia mampu untuk menjaringkan 1 gol dan menghasilkan 1 assist kepada Keyon pada perlawanan semalam. Dan yang seterusnya saya boleh puji adalah tentang Keyon, yang mana Keyon bermain dengan sangat-sangat baik pada perlawanan ni. Beliau banyak terlibat dengan corak serangan. Beliau pandai untuk berada dalam situasi yang tepat, yang mana boleh saya katakan timing yang beliau pandai adalah bila mana beliau nak kena drop ataupun nak kena turun ke bawah sedikit bagi meminta bola, dan dalam pada masa yang sama beliau juga berani untuk beat pertahanan ataupun midfield pasukan Kedah dengan larian-larian solo. Dan yang paling penting, positioning beliau juga untuk menerima bola daripada teammate dia berada dalam kedudukan yang tepat. Finishing dia pun agak padu. Jadi boleh saya katakan Keyon memang perform habislah pada perlawanan semalam. Beliau boleh involve dalam setiap serangan dengan sangat baik. Apa yang boleh saya katakan, Keyon bertindak dengan sangat cemerlang untuk link up, bermaksud untuk dia link antara bahagian tengah, bahagian sayap dan sayap kanan, sayap kiri kan, dengan baik, yang mana dia boleh bertindak untuk link up dengan semua pemain-pemain Selangor yang berada di bahagian tengah ataupun bahagian sayap untuk menerima bola ataupun untuk menggerakkan bola secara counter attack secara solo. Itu memang boleh saya puji untuk pasukan Selangor pada perlawanan semalam. Itu secara overallnya Selangor semalam mereka bermain dengan sangat baik. Mereka punya counter attack bagus, mereka punya defense department bagus, mereka punya midfield bagus, mereka punya movement bagus, mereka punya positioning bagus, mereka punya manfaatkan peluang yang ada, mereka berjaya convert the chances dengan sangat-sangat bagus pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya puji untuk pasukan Selangor. Dan kekurangan pasukan Selangor untuk season ni, Selangor hanya ada clean sheet ketika menentang Harini FT. Tetapi semalam sebab Kedah berjaya jaringkan 1 gol minit-minit akhir 90 lebih. Tetapi benda tu bukannya satu benda yang senang nak jaga Fayat. Tetapi untuk defend mereka perlu lebih sedikit fokus lah, sebab average ataupun purata pasukan Selangor dibolosi dalam setiap game adalah 2 gol. So semalam kira mereka bernasib baik, mereka hanya bolos 1 gol sahaja, tetapi mereka perlu improve lagi untuk memastikan yang mereka boleh bawa clean sheet dan mereka tak membuat kesilapan di minit-minit akhir seperti mana mereka buat ketika lawan Negeri Sembilan pada perlawanan yang lepas lah. Jadi untuk defend mereka boleh improve lagi dari masa ke semasa untuk memastikan yang mereka lebih fokus dan tak lose marking di saat-saat akhir. Sebab semalam Quinton Chen loose marking Fayat, yang mana Fayat buat larian belakang dia tak sedap. Dia tengok Fayat dah lepas dia dah dan skor. Jadi perlu lebih reaction, lebih bertindak balas dan lebih aware tentang persekitaran dalam padang, terutamanya di minit-minit akhir perlawanan. Tapi nasib baik semalam dah 4-0, kena 1 pun tak ada masalah lah. Minit-minit akhir dah memang confirm menang. Itu untuk Selangor. Secara overallnya Selangor memang TikTok semalam. Kita masuk kepada ulasan pasukan Kedah. Pasukan Kedah. Sebab apa faktor punca kekalahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam?
faktor punca kekalahan. Faktor kekalahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Baiklah, faktor kekalahan pasukan Kedah yang pertama. Kita kena faham dulu konsep Kedah bermain semalam. Kedah bermain dengan 3-4-2-1. Iaitu mereka bermain dengan 2 pivot, mereka bermain dengan 2 wingback, mereka bermain dengan 2 attacking midfielder iaitu Syafiq Ahmad dan juga Ahmed Azhar untuk support dok tengah. Baiklah. Dalam faktor ataupun dalam posisi 3-4-2-1 ni untuk pasukan Kedah, apa yang menjadi masalah yang pertama adalah daripada segi transition. Iaitu ketika mereka menyerang, mereka nak ubah transition bagi membentuk back 5 di belakang ketika itu agak lambat lah. Yang mana kita boleh tengok Azmeh dan juga Arif Farhan memang agak loose position. Mereka lambat untuk cover mereka punya space ataupun ruang kosong di bahagian fullback dengan sangat baik. Tetapi saya rasa itu bukan yang menjadi masalah kepada pasukan Kedah apabila fullback lambat untuk cover posisi balik. Sebab apa? Sebab Kedah bermain dengan double pivot iaitu Amir Hisham dan juga Delci Marcel. Sepatutnya kedua-dua player ni boleh cover untuk bahagian wingback pasukan Kedah tu sekiranya di counter. Tetapi macam saya cakap lah, permasalahan yang utama adalah transition. Iaitu ketika Kedah menyerang, Kedah nak ubah daripada corak menyerang ke bertahan. Apabila kena counter tu agak lambat disebabkan formation ni pun formation baru. So Kedah lambat sikit nak adapt. Jadi apa yang boleh saya katakan, itu yang pertama masalah Kedah, transition untuk bertahan daripada menyerang ke bertahan. Yang kedua, faktor ataupun punca kekalahan pasukan Kedah pada perlawanan semalam adalah di bahagian pertahanan dan juga bahagian double pivot. Iaitu kita boleh tengok back 3 pasukan Kedah. Mereka bermain dengan back 3 tetapi mereka bermain dalam keadaan yang agak narrow. Maksud narrow ni apa? Maksud dia dalam keadaan yang sangat kecil. Space antara right centre back dan juga left centre back. Yang mana apabila bermain dengan 3 centre back ni selalunya orang buka agak jauh lah. Sebab boleh bermain dengan agak lapang, agak luas. Tetapi semalam back 3 Kedah, Jang, Mak Vales dan juga Rodney, mereka bermain dengan agak dekat. Dan kita boleh tengok dalam situasi apabila Kedah di-attack ataupun di-counter oleh pasukan Selangor, bagaimana Keyon dan juga Hakim Hassan boleh buat larian di belakang 3 pertahanan pasukan Kedah ni, disebabkan ketiga-tiga pasukan Kedah ni berada dalam satu tempat yang sangat dekat ataupun berada dalam kedudukan yang dekat. Jadi mudah untuk buat larian di belakang mereka. Dan pemain yang buat true passing kepada Keyon dan juga Hakim Hassan untuk gol ketiga dan gol keempat pasukan Selangor tu, mereka boleh buat macam tu je. Ada dalam keadaan yang ruang yang kosong untuk melakukan penetration pass. Sebab apa? Sebab 3 player ni terlalu narrow. Tak main dengan jarak yang luas. So apabila terlalu narrow, memang kawasan Kedah di wide area ni memang terlalu expose. Terlalu kosong dan senang kena counter attack oleh pemain-pemain yang laju. Dan dalam pada masa yang sama, Kedah boleh kena attack di bahagian tengah dengan melakukan true passing sahaja, dengan larian yang bijak daripada bahagian striker pasukan Selangor. Disebabkan pendekatan ataupun disebabkan dekatnya bahagian centre back 3 Kedah ni terlalu narrow ataupun terlalu compact ke bahagian tengah pasukan Kedah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai peranan Delci Marcel dan juga Amirul Hisham. Yang mana apabila bermain dengan 3-4-2-1 ni, sepatutnya ada 2 double pivot. 2 double pivot ni adalah sangat-sangat bagus lah, boleh saya katakan. Sebab kalau kena counter, mereka ada numbers of player yang banyak di belakang. Iaitu ada 5 player dah. 3 di belakang, 2 di depan 3 tu. So macam ni lah, 3, 2. So apabila ada 3 dan 2 double pivot ni, kalau Kedah kena counter, sepatutnya tak jadi masalah. Sepatutnya Delci boleh cover tempat Arif Farhan, Amirul Hisham boleh cover tempat Azmeh. Tetapi permasalahannya adalah kedua-dua player ni tak cover tempat yang fullback punya ni, wingback pasukan Kedah ni terlalu expose. Dan dalam pada masa yang sama, mereka juga menjadi expose ataupun menjadi ruang yang kosong di bahagian tengah, dan Selangor boleh manfaatkan daripada mereka. Sebab apa? Sebab Delci Marcel dan juga Amirul Hisham ni pun kadang-kadang mereka naik ke atas dan mereka lupa nak cover mereka punya tempat balik. Sedangkan mereka bermain sebagai double pivot. Itu juga menjadi masalah kepada formation pasukan Kedah ni. Apabila 3 centre back, 2 double pivot gagal untuk menjaga bahagian tengah dengan sangat baik, dan mereka sendiri pun expose di bahagian tengah. Maksud expose ni terbuka di bahagian tengah dan menjadi ruang yang kosong di bahagian tengah, dan begitu juga dengan bahagian wingback pun kosong. Jadi
Apa kegunaan dua double pivot? Sepatutnya apabila ada dua double pivot dalam pembentukan back three, tidak menjadi masalah untuk berada lebih kompak di bahagian tengah ataupun di bahagian wingback untuk cover ruang-ruang kosong tersebut. Tetapi benda tu tidak menjadi semalam. Kedah memang terlalu banyak expose, terlalu banyak ruang kosong diberikan kepada Selangor. Kita boleh tengok Syahrir dan juga Keyon untuk gol kedua Keyon. Dua-dua player berada dalam kedudukan yang kosong, tak dimarking, berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola. Siapa yang jaga? Kan? Padahal dah main dengan 3 center back, 2 double pivot, 5 di belakang. Sepatutnya dah boleh cover. Dan wingback pun sempat untuk cover balik mereka punya space. Sekiranya bahagian tengah dan juga bahagian back 3 Kedah ni bermain dengan laju untuk cover balik space. Itu persoalannya. Yang keempat, kelemahan Kedah adalah di bahagian attacking midfielder, iaitu peranan Syafiq Ahmad dan juga Ahmed Azhar. Yang mana Kedah bermain dengan 2 attacking midfielder. Sepatutnya apabila ada 2 attacking midfielder ni, mereka boleh memberi support yang bagus kepada Ronald Ngah. Tetapi pada perlawanan semalam, apabila bermain dengan 2 attacking midfielder, Kedah akan ada bentuk triangle tau. Sebab apa? Sebab mereka akan memberi support kepada Ronald Ngah. Dan dalam pada masa yang sama, 2 attacking midfielder ni juga boleh memberi ataupun boleh menjadi wide attacking midfielder untuk membantu wingback pasukan Kedah, iaitu Arif Fahan ataupun membantu Ahmed Azhar di bahagian kanan, untuk membantu Azmi Aris di bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Tetapi peranan attacking midfielder pada perlawanan semalam pun gagal berfungsi dengan baik disebabkan pressure dan juga kawalan bahagian tengah pasukan Selangor yang sangat cemerlang yang diketuai oleh Bahar yang bermain sebagai defensive midfielder. Jadi susahlah dua player ni nak bergerak. Jadi semalam boleh dikatakan movement off ball, movement, pergerakan tanpa bola, pergerakan dengan bola. Pemain-pemain Kedah semalam agak kurang lah. Dapat bola tak ada player yang support. Dapat bola tak ada orang yang buka space. Dapat bola tak ada orang yang create space dan sebagainya. So pilihan untuk passing pun agak kurang. Dan Kedah pun tak boleh nak supply bola sangat-sangat banyak disebabkan pergerakan tanpa bola tu pun agak kurang pada perlawanan semalam. Itu yang keempat untuk pasukan Kedah. Yang kelima adalah tentang Ronald Ngah. Yang mana semalam Ronald Ngah memang tidak menjadi. Saya boleh katakan Ronald Ngah memang tidak menjadi. Yang mana Ronald Ngah ni terlalu, orang kata apa, isolated. Terlalu berkesorangan di atas. Walaupun ada 2 orang dah menjadi backup dia. Tetapi dia masih lagi berkesorangan. Dia masih lagi tak boleh nak link up dengan baik antara bahagian tengah serta bahagian wingback pasukan Kedah ni. Dan dia boleh dikatakan kurang dapat bola. Dan dalam masa yang sama, dia juga kurang untuk meminta bola. Dan berada dalam kedudukan yang tepat untuk meminta bola. Jadi memang kena improve banyak Ronald Ngah kan. Jadi boleh saya katakan 3-4-2-1 ni formation yang tak berapa sesuai untuk dicuba apabila menentang pasukan yang seperti Selangor, mempunyai player yang laju seperti Hentak Aun dan sebagainya. Benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Itu secara overallnya semalam 3-4-2-1 tu formation yang tak berapa menjadi. Boleh dikatakan tactical pasukan Kedah berjaya dibaca dan berjaya digunakan kelemahan-kelemahan tersebut berjaya dimanfaatkan oleh kelebihan taktikal yang ada pada pasukan Selangor dan juga ability pemain-pemain yang ada pada pasukan Selangor. Itu untuk pasukan Kedah. Dan untuk benda yang boleh saya puji bagi pasukan Kedah, satu je. Saya boleh puji Ilham. Ilham semalam bertindak dengan cemerlang juga, menafikan beberapa percubaan dan berjaya untuk memastikan yang Kedah tak tewas lebih daripada 4 gol. Walaupun waktu first half sebenarnya Selangor dah boleh skor lebih daripada 4. Di second half Selangor boleh skor lagi 3. Tapi tak apalah, disebabkan kecekapan Ilham, Kedah kalah hanya 4-1. Dan kemasukan Fayyad juga memberikan dimensi barulah untuk attacking midfielder pasukan Kedah dan berjaya bawa pulang 1 gol pun okey. Sebab semalam Fayyad masuk, nampaklah perubahan sikit di bahagian tengah dan juga bahagian attacking force pasukan Kedah. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.